warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi kepada rakan-rakan saya juga. Yang dua orang yang comel-comel lotel ni. Okay, hai, jumpa hai sikit. Hai. Okay, hari ni kita akan launch kita punya magazine cover. Okay. Jadi saya sebagai moderator iaitu Nurul Saidawat Sufian bernombor ID D209108874. Okay. Jadi ada dua panel bersama saya hari ini iaitu yang pertama Datin Nur Hidayatul Solehah. Terima kasih. Okay, panel yang kedua adalah Datin Sri Wana. Okay, jadi adakah anda berdua sudah bersedia? Sudah. Bagus. Okay, jadi saya akan cerita sedikit lah ya berkaitan dengan magazine kita ni. Okay, jadi kita punya tajuk magazine kita adalah Aiman Chai. Cuba sebut sikit. Aiman Chai. Okay, Aiman Chai ni bermaksud I am confident in Thailand. Betul tak? Betul. Okay. Betul Cik Husna, betul. Di sini kita akan tengoklah ya. Okay, ni menggunakan gambar saya ya. Okay, nampak tak confident dia tu? Wow, hebat sekali. Okay, Nampak confident Cik Husna kat situ. Yes. Okay, and kita punya quotes di sini adalah it is not beauty that endures. It's love that makes us see beauty. Maksudnya dalam Melayu adalah Kecantikan ni bukan yang memikat sebenarnya. Sebenarnya it's love, iaitu kasih sayang yang membuatkan kita melihat keindahan. Gitu. Yes, betul tak Cik Husna? Kita Betul. punya magazine ni. Solehah. Okay, jadi di situ okay, seterusnya adalah kita punya perkara-perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini ada 4 ya, iaitu yang pertama adalah apa itu boost keyakinan diri. Yang kedua adalah apakah punca kurangnya keyakinan diri. Yang ketiga, 5 tips untuk boost kita punya keyakinan diri. Dan yang terakhir adalah imposter syndrome. Okay, jadi tidak membuang masa, kita akan teruskan kepada panel kita yang pertama iaitu Datin Nur Hidayatul Solehah. Silakan bincangkan perkara yang pertama iaitu apa itu boost keyakinan diri. Okey. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Cik moderator kita yang cantik manis lagi tertawan iaitu Cik Nurul Husna. Okey, baiklah sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih atas soalan yang sangat ringkas dan bernas tersebut. Okey, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan Cik moderator kita, apa itu boost keyakinan diri? Okey, pertama kali saya akan perkenalkan apa itu keyakinan diri. Okey, keyakinan diri ni ditakrifkan sebagai rasa kepercayaan pada kemampuan, sifat dan penghakiman seseorang. Okey, baiklah. Keyakinan diri ni adalah penting untuk kesejahteraan kesihatan dan psikologi kita. Tahap keyakinan diri yang sihat dapat membantu kita menjadi sukses dalam kehidupan peribadi dan profesional kita. Okey, baiklah. Manfaat kepercayaan diri kepada kita ni adalah sangat penting. Apabila kita percaya pada diri sendiri, kita akan lebih bersedia untuk mencuba perkara-perkara baru. Sama ada kita memohon promosi atau mendaftar untuk kelas masak, mempercayai diri kita untuk kunci meletakkan diri kita di sana. Apabila kita percaya kepada diri sendiri, kita akan berani untuk meletakkan diri kita dalam kelas masak tersebut sebagai contohnya. Apabila kita merasa yakin dalam diri kita boleh menumpukan sumber kita kepada tugas yang sedang kita tangani. Daripada membuang masa dan tenaga kita membimbangkan bahawa kita ni tidak cukup baik di mata orang. Kita ni perlu tumpukan tenaga kita kepada usaha yang kita akan lakukan. Okey, jadi pada akhirnya kita akan mempersembahkan. Kita akan melakukannya dengan lebih baik apabila kita merasa yakin. Betul tak Puan Cik moderator kita
Puan Husna? Betul sekali. Saya setuju Okey. dengan pendapat anda ya. Ya. Sangat benar di idea tersebut. Memang Okey. terbaik. Saya nak tambah sedikit lagi ya. Sebagai contoh, Ya, kalau silakan. kita rasa yakin dengan persembahan yang kita akan buat, kita akan memberi tumpuan kepada dalam penyampaian mesej kita kepada khalayak ramai semasa kita buat persembahan tersebut. Jika bagaimanapun kalau kita kurang keyakinan terhadap kemampuan kita terhadap komunikasi, kita mungkin bimbang bahawa tiada siapa yang akan mendengarkan kita semasa kita membuat persembahan tersebut. Mesti semua orang pernah melalui fasa-fasa ini. Kalau kita nak buat persembahan, kita rasa macam tidak yakin. Adakah ada orang yang nak tengok kita buat persembahan? Adakah ada orang yang tumpu keperhatian semasa kita buat persembahan? Kekacauan ini kita perlulah tolak ke tepi. Biar kita tengok dulu usaha untuk kita menjayakan persembahan tersebut. Kita perlu berjuang untuk menumpukan perhatian untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan tersebut. Jadi semua orang berjuang dengan isu-isu keyakinan pada satu masa atau yang lain. Tetapi jika masalah keyakinan diri kita ni mengganggu kerja kita, kehidupan sosial kita atau pendidikan kita, dapatkan bantuan profesional. Sebab kadang-kadang keyakinan diri ni berpunca daripada masalah yang lebih besar seperti peristiwa trauma dari masa lalu. Pada masa lain ia mungkin merupakan gejala masalah kesihatan mental. Ini kita tidak nafikan ya. Pasal keyakinan diri ni juga terlibat dengan masalah kesihatan mental kadang-kadang ya. Dan mungkin ada keyakinan terlalu banyak jika kita terlalu yakin dengan kebolehan kita. Terlalu yakin juga tak boleh sebenarnya. Sebab kita mungkin akan mengambil tindakan di luar kawalan. Menjadi terlalu yakin mengenai keupayaan kita untuk dapatkan ujian mungkin menghalang kita untuk belajar melalui ujian tersebut. Atau andaian kita tidak perlu mempraktikkan persembahan sebab kita dah terlalu yakin. Betul tak? Oleh itu penting untuk mempunyai tahap keyakinan yang sihat dan dapat membantu kita mencapai puncak kejayaan kita. Okey, itu pada pendapat saya lah apa itu boost keyakinan diri. Okey, Puan Cik Husna, saya serahkan majlis pada hari ini kepada Cik Husna. Okey, terima kasih panel Cik Nur Hidayat Soleha. Saya setuju ya dengan pendapat anda bila anda berkata kita perlu yakin dengan diri sendiri. Tapi tidak boleh terlalu yakin. Betul jadi kita tu. kena sedang-sedang. Ada benda kita kena yakin, ada benda kita kena macam kurangkan sikit keyakinan tu supaya kita boleh dengar pendapat dan nasihat daripada orang lain. Betul tak? Betul tu. Cik moderator kita yang cantik lagi anggun. Okey. Okey, seterusnya kita akan serahkan kepada panel kita yang kedua iaitu Cik Wana ya. Okey, Cik Wana akan membincangkan tentang apakah punca kurangnya keyakinan diri. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cik moderator kita iaitu Nur Husna. Okey, saya di sini akan menerangkan apakah punca kurang keyakinan diri. Okey, yang pertama, sebenarnya keyakinan ini disebabkan oleh terlampau malu. Okey, terlampau malu ni maksud seperti kita sendiri susah nak bergaul dengan orang lain, macam kita susah nak tunjukkan diri kita, posisi kita kat orang lain. Okay, disebabkan perasaan terlampau malu ni menyebabkan kita macam terbatas untuk buat apa yang sebenarnya kita nak. Tapi kita nak benda tu tapi kita terlalu malu. Itulah penyebab kurang diri. Itu yang pertama iaitu terlampau malu. Yang ketiga, penampilan diri tak terurus. Okay, penampilan diri yang tak terurus ni first impression kita. Sedar atau tak, first impression ni sebenarnya merupakan satu faktor yang penting dalam kita nak mencapai apa yang kita nak. Okay, lepas tu dalam sekiranya kita tak jaga penampilan kita, bakal ikut dan je macam selekeh, serabai, itu menyebabkan martabat diri kita kan macam orang pandang kita ni lah, tak macam orang pandang kita tak okey. Itu menyebabkan kita rasa macam bila orang pandang kita rasa kurang keyakinan lah.
macam tak jaga penampilan diri kita lah. Yang seterusnya, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Okay, mungkin kita pernah rasa diri kita ni sebagai loser, orang kata kan. Apabila kita tengok prestasi rakan kita lebih baik, kita akan rasa macam kita rasa rendah diri lah, orang kata. Macam kita akan rasa macam kenapa dia lagi bagus daripada aku, kenapa dia macam tu pun boleh berjaya kan. Kita dah berusaha tapi kita tak tu. Kita jenis suka banding-banding kan. Bila kita suka banding-bandingkan diri kita, kita akan rasa kurang keyakinan diri kita. Kita jadi macam down. Okay, tak nak buat benda-benda yang boleh menaikkan lagi. Tapi bila kita dah bandingkan, kita akan jadi tak nak buat lah benda yang boleh buat kita berjaya. So itu menyebabkan kita hilang keyakinan diri. Okay, yang terakhir, selalu berfikiran negatif. Bila kita selalu berasa ragu terhadap diri sendiri dan selalu berlebihan lah berfikir negatif, kita akan buatkan kita akan rasa hilang keyakinan diri lah. Okay, itu je lah yang saya boleh kongsikan kepada korang semua. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada moderator kita. Okay, terima kasih kepada Datin Wanda. Okay, jadi saya bersetuju ya, kiranya perasaan yang terlalu malu ni juga tidak bagus ya untuk kita. I mean, malu tu kena ada. Malu untuk melakukan perkara yang salah, malu untuk melakukan perkara yang tidak bermoral semua tu kan. Tapi kalau benda tersebut tidak perlu malu, maka kita tak perlu malu, betul? Ya, betul. Ada batasnya ya. Yes. Malu tu. Ya, betul. Okay. Seterusnya kita akan kembali kepada panel kita yang pertama, iaitu Cik Nur Hidayatul Soleha. Cik Nur Hidayatul Soleha akan menerangkan tentang 5 tips untuk boostkan kita punya keyakinan diri. Okay, dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Moderator. Seperti yang kita tahu, untuk menanggani seperti yang diberitahu bahawa Puan Moderator kita Datin Dr. Wana yang membincangkan tentang punca kurang keyakinan diri, kita mesti akan ada tips untuk menangani punca kurang keyakinan diri tersebut. Okey, baiklah, saya akan kongsikan 5 tips untuk boost keyakinan diri kita ni. Boost tu maksudnya tingkatkanlah lagi keyakinan diri kita ni. Okey, baiklah. Antara tipsnya adalah pertama, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab sama ada kita ni membandingkan bagaimana kita melihat rakan kita di Facebook atau media sosial lain, atau kita membandingkan gaji kita dengan pendapatan rakan kita, perbandingan ini tidak sihat. Malah kajian 2018 yang diterbitkan dalam Personality dan Individu Perbezaan mendapati bahawa hubungan langsung antara iri hati dan perasaan kita terhadap diri kita ni, para penyelidik mendapati bahawa orang yang membandingkan diri kita dengan orang lain ni ataupun lebih dikenali sebagai iri hati, dan lebih iri mereka mengalami, lebih buruk mereka akan merasakan diri kita ni. Maknanya lebih kita dengki dengan orang tu ataupun iri hati, lebih buruk kita akan tengok diri kita ni. Sebab ia boleh menjadi kitaran yang ganas ya, sebab benda ni kita boleh tengok bahawa sosial media sekarang pelbagai manusia, pelbagai ragam manusia, pelbagai kecantikan yang ditonjolkan ya. Perhatikan masa apabila kita membandingkan kekayaan, harta benda, kemahiran, pencapaian dan sifat kita ni, berfikir bahawa orang lain ni lebih baik atau lebih banyak akan menghancurkan keyakinan diri kita sendiri. Apabila kita menyedari bahawa kita sedang membandingkan perbandingan kita dengan orang lain, kita perlu ingatkan diri kita bahawa berbuat demikian tidak membantu. Setiap orang menjalankan perlumbaan dalam hidup kita ni. Kehidupan kita ni bukan persaingan, maksudnya kita memang akan ada bersaing secara sihat, tapi ni adalah kalau iri hati ni persaingan secara tidak sihat ya. Sihat ya.
Okey, yang kedua adalah fizikal mempengaruhi emosi. Tips yang kedua adalah fizikal mempengaruhi emosi. Kita perlu tahu bahawa sukar untuk merasakan kebaikan diri kita jika kita menyalahkan badan kita, mengetam tidur, makan makanan tidak sihat dan menahan diri dari senaman akan mengambil tahap kesejahteraan kita. Kajian secara konsisten menunjukkan peningkatan aktiviti fizikal. Kajian pada tahun 2016 yang diterbitkan dalam penyakit dan rawatan neuropsychiatry mendapati bahawa aktiviti fizikal biasanya meningkatkan imej badan kita, dan apabila imej badan kita bertambah baik, maka kita akan merasa lebih yakin. Terutamanya kita boleh tengok perkara ini di dalam golongan wanita, ya. Buat penjagaan diri sebagai keutamaan. Apabila kita merasakan yang terbaik secara fizikal, kita akan merasa secara semula jadi untuk lebih yakin dengan diri kita. Buat penjagaan diri sebagai keutamaan, jadi kita akan merasakan yang terbaik secara fizikal. Kita akan lebih yakin dengan diri kita. Saya rasa semua ini hampir kebanyakan semua orang tahu perkara ini, ya. Okey, tips seterusnya adalah Tapi Cik Nurhidayati Solihah, Ya, saya boleh. ada question, saya ada soalan je. Boleh Ya, saya ya. bertanya sikit? Boleh. Okey. Kan Cik Nurhidayati kata fizikal mempengaruhi emosi kan? Yes. Tapi adakah Cik Nurhidayati Solihah menyatakan bahawa jika seseorang itu berbadan besar, maka dia tidak happy, Cik Nurhidayati Solihah? Saya tak cakap untuk semua orang sebab even saya sendiri pun saya mempunyai badan yang agak besar, so tapi saya still ada confident untuk keluar di hadapan orang ramai, still ada confident untuk mempersembahkan, untuk melakukan press conference ini di hadapan orang ramai seperti yang kita maklum sekarang, sebab kita tak boleh judge orang berdasarkan fizikal dia. Ini hanyalah salah satu tips untuk bagi orang yang ada penyakit kurang keyakinan diri. Kalau kita dah lebih kurang keyakinan diri bahawa contohnya seseorang itu berbadan besar tapi dia keyakinan diri dia tu dah okey, maknanya dia tak perlu ubah benda tu, sebab ni hanya tips untuk orang yang kurang keyakinan diri, ya. Maknanya kalau kita dah tinggi keyakinan diri macam saya ni, alhamdulillah lah setakat ni tak pernah lagi lah ragu-ragu dengan fizikal sendiri untuk ditonjol kepada orang ramai. Kalau tak, saya memang dah duduk dalam loker, tak keluar-keluar lah ni sebab malu dengan diri sendiri kan. Nasiblah kita still ada punya perasaan keyakinan diri yang tinggi tu. Sebab boleh tahu salah satu tips tu, kita perlu ada ragu-ragu sendiri. Adakah menjawab pertanyaan Encik moderator kita? Ya, menjawab. Kiranya jika seseorang tu berbadan besar tetapi dia tidak happy dengan diri dia, maka dia perlu ubah, betul tak? Betul. Sebab kalau kita tak boleh yakin dengan diri kita, ubahlah. Sebab kita perlu tahu bahawa salah satu kurang keyakinan diri ni disebabkan imej. Kalau kita dah tinggi keyakinan diri, tak payah berubah. Sebab itu diri kita. Sebab kita tahu itu diri kita. Okey. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Teruskan. Okey, terima kasih. Saya akan serahkan kepada Cik moderator kita. Cik Nurul Husna. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada tajuk kita yang seterusnya adalah imposter syndrome. Okey, yang akan diterangkan oleh Cik Wana. Okey, Cik Wana dipersilakan. Okey, yang seterusnya tentang akan terangkan imposter syndrome. Okey, imposter syndrome ni merupakan satu kepercayaan yang mengatakan bahawa anda kemampuan berbanding individu yang lain. Okey, menurut pakar psikologi Pauline R. Clance dan Susan, dia mengatakan sindrom ni berkaitan dengan fenomena intelektual dalaman seseorang yang mempercayai bahawa mereka ni tak bijak, tidak berkemampuan serta tidak kreatif ataupun mencapai kejayaan yang tinggi. Walaupun diorang dah berjaya tapi diorang rasa masih kurang.
masih tak cukup lagi dengan apa yang kita dapat. Okey, di mana setiap kejayaan yang kita perolehi disebabkan orang lain akan rasa setiap kejayaan yang kita dapat, orang lain akan nampak macam kita ni just bernasib baik dan orang yang membantu. Macam contoh, kita tengah tapi orang rasa kita macam meniru. Macam gitulah. So sekaligus keadaan ni macam orang nampak kita ni macam menipu. Keadaan ni juga boleh menjejaskan kehidupan seseorang individu dari pelbagai aspek. Tapi ia lebih memberi kesan di tempat kerja. Sebagai contoh, individu yang bergelut dengan imposter syndrome ni akan cenderung melakukan kerja secara berlebihan untuk mencapai kesempurnaan demi mengatasi rasa kekurangan yang dialami. Okey, itu sahaja tentang imposter syndrome. Jadi Cik Wana, maksudnya imposter syndrome ni kalau terlalu berlebihan dia boleh membawa kepada depression lah ya? Disebabkan terlalu kesempurnaan. Ya, betul. Kita akan rasa tertekan sebab kita nak cuba lagi dan lagi. Kita cuba cari lagi nak baik. So akan menyebabkan kita rasa macam depression, tekanan untuk nak mengatasi kekurangan diri tu. Okey, baiklah. Cik Nur Hidayatul Solehah. Ya. Tadi sudah berikan 2 ya daripada tips untuk kita boostkan kita punya keyakinan diri. Jadi seterusnya ada lagi 3 ya. Okey, baiklah. Saya akan membentangkan apa lagi 3 tips yang boleh kita amalkan jika kita kurang keyakinan diri kita ni ya. Okey, tips seterusnya adalah lakukan eksperimen tingkah laku. Okey, kita perlu tahu bahawa otak kita ni memberitahu bahawa kita tidak mempunyai komunikasi dalam mesyuarat atau bahawa kita terlalu contohnya dalam komunikasi kan, keyakinan diri ni kan akan memberi efek kepada komunikasi. Jadi kita kena lakukan eksperimen kepada tingkah laku kita. Contohnya kalau kita bertingkah laku baik, contohnya kita memberi komunikasi yang baik apa semua, maknanya ataupun mempunyai soft skill dalam apa-apa tingkah laku kita, secara tidak langsung kita akan rasa yakin dengan diri kita sendiri untuk tampil di hadapan orang ramai. Sebab kita tahu semua orang baik dengan kita sebab kita baik dengan semua orang. Betul ke tidak? Okey, baiklah. Jadi itu adalah untuk tips untuk lakukan eksperimen tingkah laku. Okey, seterusnya kita perlu mempunyai, tips seterusnya adalah kita perlu mempunyai ragu-ragu sendiri. Sebab kadang-kadang orang, setengah orang ni menangguhkan melakukan sesuatu seperti mengundang seseorang pada tarikh atau memohon promosi sehingga mereka merasa lebih yakin. Contohnya dalam jawatan apa-apa kerjaya kita nanti, tapi kadang-kadang cara terbaik untuk mendapatkan keyakinan adalah dengan melakukannya. Kita tak boleh macam contohnya bos kita cakap, okay, I akan promosikan you untuk jadi CEO syarikat, and then oh my god, saya still tak ada keyakinan untuk jadi CEO. Tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh ragu-ragu dengan diri kita. Kita mesti yakin dengan diri kita untuk lakukan benda itu. Dan kita perlu tahu bahawa keyakinan ni memberi banyak manfaat kepada diri kita dan orang sekeliling. Okay, dan last kali adalah amalkan kecenderungan sendiri. Okey, kesederhanaan diri ni melibatkan merawat diri kita dengan kebaikan. Apabila kita melakukan kesilapan, gagal atau mengalami kemunduran, bercakap kepada diri sendiri dengan kasar. Kita bercakap dengan diri kita. Kita tegaskan dengan diri kita. Tidak akan mendorong kita untuk melakukan benda tersebut lagi. Maknanya kita perlu tahu bahawa apa-apa kemunduran yang kita pernah lakukan, kita perlu atasi dia untuk lebih yakin
untuk melangkah maju ke hadapan. Sebab ada kajian menunjukkan kita cenderung untuk mempunyai kesan yang bertentangan. Kajian tahun 2009 yang diterbitkan dalam Journal of Personality mendapati bahawa belas kasihan diri menyumbang kepada keyakinan yang lebih konsisten. Kita perlu berfikir, semua orang kadang-kadang terganggu bertentangan dengan saya sangat bodoh. Saya merosakkan segala-galanya. Contohnya kita pernah, benda tu boleh berikan sebagai trauma ya, yang seperti sebelum ni saya cakap, kadang-kadang keyakinan diri ini kadang-kadang disebabkan oleh trauma seseorang itu. Kita perlu tahu, kita perlu atasi trauma itu untuk melangkah dengan lebih yakin. Okey, konklusinya saya ingin bagi tahu bahawa 5 tips ini kita boleh gunakan jika kita kurang keyakinan diri dalam kehidupan kita. Separuh dari kehidupan ini kita mungkin tidak percaya bahawa kita boleh melakukan banyak perkara yang kita inginkan lakukan dalam hidup kita. Ini bukan sahaja membataskan potensi diri kita, tetapi juga menghadkan keupayaan diri kita untuk mendatangkan impak positif kepada dunia di sekeliling kita. Satu perkara yang pastinya akan membantu kita adalah dengan menjadi lebih berkeyakinan. Maknanya hampir semua kejayaan ini adalah berpaksikan keyakinan diri kita. Betul ke tak, Cik Moderator? Okey, itu sahaja tips daripada saya. Kalau buat Encik Moderator ada tambahan tips daripada situ, boleh utarakan. Okey, saya setuju. Sangat-sangat setuju dengan 5 tips yang telah diberikan oleh Cik Nur Hidayatul Soleha kita pada hari ini. Okey, dan saya amat tertarik dengan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Sebab kita dah seadanya perfect dah. Tak perlu nak banding-banding. Ya, betul. Kita perlu terima diri kita seadanya dan perbaiki. Mana yang kurang-kurang tu kita kena perbaiki. Betul tak? Ya, betul. Sebab dalam konteks Islam pun kita perlu reda kan? Betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey, jadi itu sajalah. Selesailah kita punya web conferencing untuk kita punya launching magazine kita ni. Ya. Okay. Jadi boleh saya dengarkan sepatah dua kata daripada panel kita. Mula dengan Cik Nur Hidayatul Soleha. Okey, baiklah. Apa-apa sekalipun kita perlu percaya bahawa keyakinan diri ini adalah perlu dilatih ya. Bukan kadang-kadang setengah orang tu tak boleh buat benda tu, tapi kita perlu latih diri kita. Okey, baiklah. Pulau Daik bercabang 3. Saya tak pandai berpantun. saya tak boleh. Okey. Okey, baiklah. Saya harap majalah yang kita launching bersama ini akan memberi inspirasi kepada semua hadirin-hadirat kita pada hari ini dan juga kepada rakyat Malaysia khususnya untuk meningkatkan mutu hidup kita dengan lebih confident. I am Mencai. Cakap, I am Mencai. Saya confident. Yes. I am Mencai. That's right. Okey, terima kasih Cik Nur Hidayatul Soleha. Seterusnya kita dengarkan sepatah dua kata daripada Cik Wana kita. Maaf. Kena infected virus lah. Dia punya tu. Okey, silakan Cik Wana. Okey. Apa yang saya nak katakan kat sini, dah banyak yang dikatakan oleh Hidayatul Soleha. Jadi apa yang perlu saya tambah, sekitar kita masih dikuasai oleh perasaan kurang keyakinan diri kita ni, kita boleh mendapatkan rawatan pakar lah kalau kita rasa kita tak mampu untuk kawal sendiri kurang keyakinan diri ni. Kita boleh jumpa dengan kita boleh dapatkan bantuan pakar supaya kita dapat mengurangkan rasa kesan dan kebimbangan yang dirasai oleh hati. Jadi kita kena cuba kena ada keyakinan diri kita lah supaya kita boleh berjaya
dalam hidup kita, berani menunjukkan diri kita dekat khalayak ramai. Jadi saja pesanan saya, terima kasih kepada Cik Moderator dan Cik Nuna Hidayatul Solehah. Ya, terima kasih ya. Dr. Wana Ali. Sekejap Datuk. Okey, jadi dapat disimpulkan di sini bahawa confidence itu perlu dilatih dan juga kita perlulah berusaha supaya diri kita boleh lebih confidence dan mara ke hadapan dan lebih lagi berjaya, ya. Betul. Okey. Saya terinspirasi lah dengan pantun yang diberikan oleh Cik Nuriatul tadi. Jadi saya ada buat satu pantun je. Dalam masa Ya. je. Saya tahu Cik Moderator ni pakar bab-bab pantun. Saya cuba untuk jadi pakar bab-bab pantun tapi tak boleh. Still tak boleh lawan Cik Moderator kita. Dengarkan pantun saya, ya. Pergi ke pasar berjumpa lincai. Mari beli majalah kami. I am Mancai. Yes, I am Mancai. Ya, itu kempen kita yang ingin disampaikan melalui majalah ini ya, Cik Moderator. Yes. Okey, jadi sampai di sini saja kita punya conferencing pada hari ini. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa anda. Terima kasih semua. Okey, terima jadi kasih. Sampai di sini sajalah. Jumpa di lain waktu dan masa. Kita panjang umur. Ya, kita akan buat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.